dan menyangkutkan pedang, menggantungkan pedang di leher. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW adalah orang yang paling cantik dan paling berani. Pernah ahli Madinah terkejut pada suatu malam. Mereka keluar ke arah suara yang mengejutkan mereka itu. Fastaqbalahumun Nabi SAW. Rasulullah telah menyambut kedatangan mereka. Rasulullah menghadap mereka, ataupun Rasulullah telah pun pulang kepada mereka. Zahirnya maknanya fastaqbalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan mereka itu. Wa qad istabra al-khabar, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun memastikan kedudukan sebenar suara itu ataupun keadaan itu. Wa huwa ala faras, dia berada di atas kuda kepunyaan Abi Talhah yang uryin, yang tidak berpelana. Wa fi unuqi as-sayf, di lehernya tergantung pedang. Wa huwa yaqul, sambil dia berkata, lam tura'u, tak mengapa, tak mengapa, ya, tidak ada sesuatu yang mengejutkan kamu. Thumma qala wajadnahu bahra, kemudian Nabi SAW bersabda, kami dapati kuda itu bahran, laut. Ataupun dia berkata, sesungguhnya kuda itu laut, bagaikan laut. Bau maja fi hilyatis suyuf, ini bab menyatakan perhiasan pedang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Umamah, katanya satu golongan telah pun mendapat kemenangan, beberapa kemenangan. Perhiasan pedang mereka bukanlah emas dan perak. Perhiasan mereka hanyalah al-alabi. Al-alabi yakni kulit. Perhiasan pedang mereka ialah kulit leher unta yang mentah. Kulit itu kulit yang mentah. Itu maknanya al-alabi. Wal anuk, dan timah. Wal hadid, dan besi. Itulah perhiasan pedang mereka. Bab man 'allaqa sayfahu bisyajar fi safar 'inda al-qailah. Ini bab orang yang menggantungkan pedangnya pada pokok, di pokok dalam perjalanan ketika berhenti untuk tidur pada waktu siang hari. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Jabir bin Abdullah menceritakan bahawa dia telah berperang bersama Rasulullah, keluar berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, dia pun pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adrakathumul qailah fi wadin kathiril 'idah. Mereka sampai di situ, mereka sampai pada waktu tidur siang hari di satu lembah yang banyak pokok-pokok berduri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun singgah di situ, dan sahabat-sahabatnya berselerak mencari naungan ataupun bayangan pokok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri singgah di bawah satu pokok samurah. Dia menggantungkan pedangnya pada pokok itu. Kami pun tidur sejenak. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Rupa-rupanya ada dekatnya seorang Arabi. Dia berkata, orang ini telah menghunuskan pedang kepada saya, pedang saya kepada saya. Ketika saya sedang tidur, saya terjaga. Pedang itu sudah berada di tangannya dalam keadaan tidak bersarung. Pedang itu dalam keadaan pedang telanjang lah kita, tidak bersarung di tangannya. Dia pun bertanya, "Man yamna'uka minni? Man yamna'uka minni?" Siapakah yang akan menghalang engkau daripadaku? Siapakah yang akan menghalang engkau daripadaku? Aku berkata, Allah, Allah, 3 kali. Walam yu'aqibhu, dan Nabi SAW tidak menghukum orang itu. Orang itu telah duduk. Dalam riwayat Musa bin Ismail daripada Ibrahim bin Sa'ad daripada Zuhri, perawi mengatakan fashamas sayf, Nabi SAW menyarungkan pedang itu masuk dalam sarung. Fa huwa dzajalisun, itu dia sedang duduk. Orang itu dia sedang duduk. Thumma lam yu'aqibhu, kemudian Nabi SAW tidak menghukumnya. Babul lubsil baydah, ini bab memakai topi besi.
topi besi. Diriwayatkan daripada Sahal bahawa dia ditanya tentang luka Nabi SAW pada hari Uhud. Dia menjawab, dia menceritakan muka Nabi SAW telah luka dan gigi depannya telah terserpih. Wa hushimatil bayda ala ra'sihi, topi besi di atas kepalanya itu pecah, hancur. Fakanat Fatimah taghsilud dam, Fatimah membasuh darah. Ali pula memegang, yakni memegang bekas air. Falamma ra'at, bila Fatimah nampak darah itu semakin banyak, semakin bertambah banyak, dia pun mengambil tikar, lalu membakarnya sehingga menjadi abu. Setelah itu dia pun melekatkan abu itu pada luka Nabi SAW, maka berhentilah darah, yakni berhentilah mengalir darah itu. Ini bab orang yang tidak berpendapat perlu mematahkan. Dalam setengah nuskhanya, bab man lam yaksir as-silah, maksudnya as-silah itu jadi maf'ul. Kalau di sini man lam yara kasra silah, kasra itu jadi maf'ul, as-silah itu jadi mudhafun ilaih. Kalau kita kata tak ada yara tu, man lam yaksir, begitu. As-silah bukan kasra, man lam yara kasra bukan kasra, man lam yaksir as-silah, orang yang tidak mematahkan pedang pada ketika nak mati. Atau orang yang tidak berpendapat perlu dipatahkan pedang pada ketika nak mati. Kasrah di sini dengan makna jual, asalnya makna patahkan. Patahkan di sini makna jual. Orang yang tidak berpendapat perlu menjual senjata pada ketika nak mati. Atau orang yang tidak menjual senjata, kalau tak ada yara, orang yang tidak menjual senjata pada ketika nak mati. Diriwayatkan daripada Amr bin Al-Harith, katanya Rasulullah SAW tidak meninggalkan, yakni selepas kematiannya, kecuali senjatanya seekor bagal putih dan tanah, yang sedikit tanah yang dijadikan semua itu sebagai sedekah. Bab tafarruqin nas 'anil imam 'inda al-qailah. Ini bab orang ramai berselera meninggalkan imam pada ketika tidur siang hari. Wal istidlal bis syajar, dan bab bernaung di bawah pokok. Berteduh dengan pokok, dengan bayang ataupun naungan pokok, boleh juga istidlal itu. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, dia menceritakan bahawa dia telah berperang bersama Rasulullah SAW. Dia tiba ke suatu lembah yang banyak pokok-pokok berduri pada waktu tidur tengah hari. Pada waktu tengah hari di mana orang tidur pada ketika itu. Itu makna al-qailah. Fatafarraqan nas fil 'idha. Orang ramai pun, sahabat-sahabat pun berselera di bawah pokok-pokok berduri itu mencari naungan ataupun bayangan pokok untuk berteduh dengan pokok itu. Nabi SAW singgah di bawah satu pokok, dia menggantungkan pedangnya pada pokok itu, kemudian tidur. Fastaiqaza, selepas itu dia terjaga. Dalam keadaan ada seorang lelaki dekatnya dan dia tidak sedar, orang itu tidak sedar tentang orang itu. Nabi SAW pun menceritakan, orang ini telah mencabut pedang saya, yakni dari sarung saya, dari sarung pedang. Ikhtarata sayfi, ataupun orang ini telah menghunuskan pedang. Faqala, dia berkata, man yamna'uka minni, siapakah yang akan menegak engkau dariku? Siapakah yang akan menghalang engkau dariku? Aku berkata, Allah. Fashamas sayf. Lepas itu Nabi SAW pun menyarungkan pedang itu. Wahahu wadha jalisun. Nah, itu dia sedang duduk. Thumma lam yu'aqibhu.
kemudian Nabi SAW tidak menghukumnya. Ini bab berkenaan dengan apa yang dikatakan tentang lembing. Maqila fir rimah, apa yang diucapkan, dikatakan berkenaan dengan lembing. Wa yuzkaru, ada disebutkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, ju'ila rizqi tahta zilli rumhi, rezekiku diletakkan di bawah bayangan lembingku. Dan kehinaan, wassaghar, dan kelemahan itu diletakkan pada orang yang menyalahi amri, urusanku, ataupun sunnahku, ataupun perintahku. Kehinaan dan kelemahan itu berada, yang diletakkan itu, yang ada pada orang yang menentang perintahku. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawa dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di satu tempat dalam perjalanan ke Mekah, takhallafa ma'a ashabil lahu muhrimin, dia bersama dengan beberapa orang sahabatnya, yang mana sahabat-sahabatnya itu dalam keadaan ihram, tertinggal di belakang. Tertinggal, takhallafa, berada di belakang. Wa huwa ghairu muhrim, dia sendiri, yakni Abu Qatadah itu tidak dalam keadaan ihram, tidak dalam ihram, tidak pakai ihram. Dia pun ternampak seekor keldai hutan. Terus dia naik ke atas kudanya. Fasa'ala ashabahu, dia minta dengan kawan-kawannya supaya memberikan kepadanya cemeti. Cemetinya mereka tak mau. Dia minta supaya mereka menghulurkan lembing kepadanya, mereka tak mau. Dia pun mengambilnya sendiri, kemudian naik, thumma shadda 'ala al-himar, kemudian dia menyerbu himar itu, faqatalahu, dan dapat membunuhnya. Fa'akala minhu ba'du ashabi, sebahagian kawan-kawannya telah makan daging himar itu, sementara sebahagian yang lain enggan memakan. Bila mereka sempat, bila mereka mendapatkan Nabi SAW dalam perjalanan itu, mereka bertanya baginda tentang daging itu. Dia pun berkata, innama hiya tu'matun at'amakumuha, itu tidak lebih, itu hanya rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Itu hanya rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Itu tidak lain, rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Adalah dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim, Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Qatadah fil himar al-wahshi, serupa dengan hadis Abi Nadhr juga. Cuma dalam riwayat ini ada disebutkan Nabi SAW bertanya, hal ma'akum min lahmihi syai'un, adakah lagi dagingnya bersama kamu? Adakah lagi sedikit dagingnya bersama kamu? Ya, ni kalau ada bagi kat aku, kata. Gitulah. Bahawa qila fi dir'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qamis fil harb. Ini bab apa yang dikatakan berkenaan dengan baju besi. Berkenaan dengan dir'in Nabi. Di sini maksud dir'in ini baju saja dulu. Sebab dir'in ini boleh dengan makna baju. Baju labuh. Ini bab apa yang dikatakan berkenaan dengan baju Nabi SAW, wal qamis, dan baju hak pendek sikit. Hak ni dir' ini baju labuh kan? Fil harbi, dalam perang. Yang ni baju yang Nabi SAW pakai dalam perang itu baju apa? Nabi SAW bersabda, adapun Khalid, dia telah mewakafkan baju-bajunya. Yang ni maksud baju di sini baju besi lah. Hak tadi pun apakah ya, baju Nabi SAW pakai dalam perang itu, yang ni baju besi, dir'. Dia telah mewakafkan adra'ahu, baju-bajunya, yang ni baju yang digunakan untuk perang, baju besi lah, di jalan Allah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW ketika berada dalam satu qubah, yang di dalam satu kemah pada hari Badar, dia berdoa begini, ya Allah,
sesungguhnya aku benar-benar meminta darimu janji, dan ahdaka wa wa'daka itu penjanji juga. Apa lagi kita kata bahasa kita, ahdaka wa wa'daka, janji, lebih kurang makna dia. Aku benar-benar meminta denganmu janji yang telah engkau berikan. Allahumma in syi'ta, ya Allah, kalau engkau mahu, lam tu'bad ba'da al-yawm, engkau tidak akan disembah. Jadi kalau engkau mahu, engkau tidak akan disembah. Mana biarkanlah mana golongan ini, sahabat-sahabat yang berperang ni, biar matilah ataupun biar kalah. Kira-kiranya begitulah. Fa akhadha Abu Bakar biyadihi, Abu Bakar pun pegang tangannya sambil berkata, cukuplah wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah meminta dengan bersungguh-sungguh daripada Tuhanmu. Wa huwa fi dir'i, pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju, yakni baju besi. Fa kharaja wa huwa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sambil membaca ayat ini, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Kumpulan itu akan dikalahkan dan mereka akan berpaling, mereka akan cabut lari. Balis sa'atu maw'iduhum, bahkan janji sebenar mereka, bahkan kiamat itulah janji mereka, temu janji mereka. Was-sa'atu adha wa amar, hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Wahib berkata, haddatsana Khalid yaum Badrin, pada hari Badar. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan baju besinya tergadai dekat seorang Yahudi dengan 30 gantang syair. Allah. Daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan baju besinya tergadai dekat Yahudi dengan 30 gantang syair Bali. Diriwayatkan daripada ni sanad yang satu lagi ni, dia kata di situ rahanahu dir'an min hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggadai kepadanya satu baju daripada besi. Baju tu daripada besi. Yang satu lagi ni dir'um min hadid, lebih kurang begitulah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, perbandingan orang bakhil dan orang yang suka bersedekah ialah seperti dua orang yang memakai baju besi, memakai jubbah ataupun baju besi. Qad turrat aydihima ila taraqihima, tangan masing-masing terikat ke lehernya. Setiap kali orang yang suka bersedekah itu mahu bersedekah, ittasa'at alaihi, baju besinya itu menjadi luas, terbuka, hatta tu'fiya atharahu, sehingga baju besi itu menghilangkan kesan-kesannya, menghilangkan kesan-kesan orang itu. Wa kullama hammal bakhil bisadaqah, dan setiap kali orang bakhil itu mahu bersedekah, inqabadat kullu halqatin ila sahibatiha, masing-masing mata rantai itu mengecil wa taqallasat, dan melekat. Wa dhammat yadahu ila taraqihi, dua tangannya pula melekat ataupun tergantung, indhammat ataupun terikat ke lehernya itu. Fasami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fayajhadu ay yuwassi'aha fala tattasi', dia berusaha untuk memperluaskannya tetapi tidak juga jadi luas. Ini bab jubbah dalam perjalanan dan peperangan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar
pergi untuk hajatnya. Kemudian dia datang, fatalaqaitu, aku menurutnya, aku menjejakinya dengan membawa air. Fatawadda'a, dia pun mengambil air sembahyang dengan menggunakan air itu. Wa alaihi jubbatun syamiyah, pada ketika itu dia memakai jubbah syamiyah. Dia berkumur dan mengisap air ke hidung, istinsyaq, basuh muka. Fadhahaba yukhriju yadayhi min kummai, dia cuba ataupun dia mula mengeluarkan, dia nak mengeluarkan dua tangannya dari lengan bajunya. Fakana dayiqain, lengan baju itu sempit, dia pun mengeluarkan tangannya dari bawah, ikut dalam. Faghasalahuma, maka dibasuhnya dua tangannya itu. Wa masaha bi ra'sihi, dan menyapu kepala dan khufnya, menyapu sepasang khufnya. Babul harir fil harb, habis itu. Ini bab hamail wa ta'liq as-sayf bil unuq. Di sini Imam Bukhari nak menceritakan berkenaan dengan senjata tu. Bolehkah kita hiaskan dia, kita bubuh apa, kita sobek lah, kita kata bolehkah? Kita bubuh tali penggantung dia, untuk kita nak gantung mana-mana, kita bubuh di hulu dia tu tali. Bolehkah kita buat begitu? Pada tu, bolehkah pedang ini digantung di leher? Kau itu termasuk dalam kasar kah, biadab kah? Bolehkah tidak begitu, buat begitu? Imam Bukhari nak ayat semuanya itu boleh. Kalau pedang untuk kita nak sakut tu, dia ada tali tu, tali penyangkut. Begitu juga kita kata belantan kayu tu yang polis guna buat pukul orang tu. Belantan itu untuk nak sakut mudah, dia boleh kita letak tali tu, sakut boleh, untuk kemudahan. Lepas tu kalau sakut di leher, di tekak, di pinggang, supaya orang pakai pistol misalnya, ikat pinggang pistol, boleh ke tidak begitu? Boleh, sekiranya perlu dalam keadaan perlu. Kalau letak di rumah ataupun letak jauh, payahlah. Gantung sama ada di tempat lain, digantung di tempat lain atau gantung di tubuh. Dua tu. Yang pertama tu, mana kita sediakan alat untuk menggantung di tempat lain. Satu lagi, gantung di tubuh. Kalau pedang, di tubuh, gantung di sini kau, mana-mana lah. Anak ayatnya senjata, boleh ke tidak kita pakai di tubuh kita? Jawabnya boleh. Sebab apa? Nabi SAW sendiri pun pernah buat begitu. Tapi dalam keadaan biasa tidaklah begitu. Dalam keadaan perlu, dalam keadaan perang, dalam keadaan berapa, semua kecemasan begitu, bolehlah pakai begitu, tak salah. Begitu juga dengan orang-orang yang memang ditugaskan begitu, kerja dia begitu, lagi bolehlah gantung pinggang kau, di sini kau, mana-mana kau gantung pistol, pakai di apa ni, ikat pinggang dia tu. Di situlah letak gantung peluru gapo situ. Ikat pinggang sebelah sini gapo tu, letak peluru, boleh. Sekiranya perlu. Dan itu tidak termasuk di dalam menakut-nakutkan orang, tidak termasuk dalam menguguk-nguguk orang. Sebab Nabi SAW tak bagi acu-acu kepada orang, pedai gitu, dia tak boleh buat gitu. Sebab takut salah kena ke, ataupun gurau-gurau tak boleh buat gurau begitu. Bahawa ini adakah termasuk dalam gurauan? Tidak. Kita kena jaga adab-adab dia. Lepas tu ada di tubuh tu, dalam keadaan kita perlu, tak apa. Nak semayang dalam keadaan begitu pun tak apa. Supaya polis, supaya askar nak semayang dalam keadaan bersirik, kita kata ni, peluru dengan senapannya, dengan bedenya, dengan bomnya ada di tubuh, tak apa. Nak semayang begitu pun tak apa. Tak perlu kata nak pecah, nak pakai pula, tu susah, menyusahkan. Inilah dia sebut ini riwayat daripada Anas, Nabi SAW adalah orang yang paling cantik, wa asja'an nas, dan paling berani. Paling cantik, paling berani. Payah nak ayat sininya seorang yang ada
bermacam-macam sifat yang berlain-lainan. Biasanya orang kalau comel, kalau gapo dia duk jaga comel dia itulah. Ada sifat menakut, tak seimbang. Ada lebih dari satu segi saja, kurang dari segi lain. Nabi SAW ni tidak begitu. Comel lagi, baik lagi, jauh lagi, kita kata berani lagi, segala-galanya sifat yang baik tu ada pada dia. Satu dia nak ayatnya. Biasanya kalau orang comel kan dia cara ke dia, cara ke solid. Cara ke solid nak menarik orang supaya minat ke dia. Tu jelah. Kalau hak berani tu pula biasanya dia tidak seorang yang comel ke apa, hak berani. Biasanya begitu. Orang-orang yang parut banyak dia tak kisah dah, tak cara dah. Ni tidak. Dia seorang yang comel dan seorang yang berani. Bukti keberanian dia, dia nak ayat bukti berani, iaitu pada suatu malam orang Madinah terkejut pasal bunyi suara macam ada serangan. Kalau kita sekarang ni nak perang, nak bom, nak apa tu orang pacak siren, bunyi gitulah. Zaman dulu dia tiup trompet tu, bunyi begitu. Nabi SAW orang pun pakat pergi tuju ke arah suara tu. Nabi SAW sudah menyambut mereka. Bila pergi itu Nabi sudah ada situ. Seseolahnya Nabi SAW menyambut kedatangan mereka. Ataupun ketika orang pergi itu dia alah nak kelik dah, alah balik dah. Dia sudah memastikan keadaan semua selamat. Itu makna istabra al-khabar. Dia sudah memastikan keadaan selamat, keadaan al-khabar bari. Bari itu maknanya bebas daripada al-khauf wal faza', daripada sesuatu yang menakutkan dan mengejutkan. Tidak ada sesuatu lah. Dia berada di atas kuda Abi Talhah yang uryin, tidak berpelana, kosong belakang dia. Dia kena orang pandai tu. Kalau tidak payah nak duduk atas kuda tak ada pelana. Kalau nanti nak pasal pelana apa lambat lah tu. Nak ayatnya sini kehidupan cara Nabi SAW tu betul-betul cergas, cepat, cahligah. Orang kata cahligah. Kalau perlu pergi segera naik tu pergi tu. Apa orang lain siapa tu, dia pusing balik. Dia ayat tak ada gapo, tak ada gapo, tak ada apa, tidak ada sesuatu yang membimbangkan. Lam tura'u. Dia pun kata wajadnahu bahran, kami dapati kuda ni laut, macam laut. Atau dia kata innahu la bahrun, lebih kurang begitulah. Sesungguhnya kuda ini benar-benar laut. Apa makna laut? Laut yang bergelombang tu tidak berhenti-henti, tidak tahu penat. Kuda ni pun bila dia berlari tu tak tahu penat ni kuda ni. Hebat ni kuda ni. Nabi puji kuda tu lah. Kuda apa ni Abu Talhah tu. Hak nak ayat di sininya wa fi unuqihi as-saif, di lehernya tergantung pedang. Dia gantung pedang. Sambil pergi tu ada pedang lah pergi. Sebab nak pergi ni nak menghadapi musuh ni, mana tahu kalau ada ancaman ke apa, guna selalu. Dia gantung pedang tu. Sebagai persiapan. Tu anaknya. Apabila Nabi SAW gantung pedang lagu tu, orang lain pun jika perlu bolehlah gitu. Ni bergantung kepada keadaan lah. Negeri kita ni tak boleh. Negeri kita ni ada baiknya juga. Kalau tidak, sebab negeri orang sikit-sikit bedih sana bedih sini, nak marah sikit kecil-kecil pun payah bedih lah. Dah ada bedih. Luar negeri dekat biasalah kita tengok pistol duduk sini, lumayan ni pistol duduk sini sembahyang jemaah, bukan boleh, orang biasa. Ya dari satu segi molek, berani, ada persiapan ke apa, tetapi dari satu segi mengancam juga tu begitu. Kalau dalam keadaan biasa tak perlulah, kita rasa tidak perlu begitu. Tidak perlu ada begitu. Bahkan dalam keadaan orang yang tidak mendapat pendidikan yang baik gapo, kalau bebas senjata gapo tu, itu memang membahaya, menimbulkan kekacauan. Baik tak ada lah. Kalau hak molek belajar tu, molek belajar guna senjata apa tu tidak salah, tapi semolek-moleknya carilah jalan yang dibenarkan, tak usah menimbulkan kekeruhan, tak usah. Bab ma jaa fi hilyatis suyuf. Ini bab menyatakan perhiasan pedang. Ini nak ayat perhiasan pula.
Tadi hak penyakut saja, penyakut pedang tu. Lepas tu nak sakut di mana? Sama ada di lain, di tempat lain ataupun di tubuh. Boleh buat begitu. Hak ni nak ayat perhiasan pedang pula. Bukan pedang sajalah, kita nak hias kereta kebal, nak hias kapal terbang perang, kapal terbang tempur itu, nak hias. Sejauh mana boleh perhiasan itu? Itu hak dia nak ayatnya. Biasanya hak jadi perhiasan ni setelah masuk dalam muzium lah. Setelah orang tak guna dah perang, tak guna dah pedang kapal senjata tu, jadi kenangan saja, sebagai peringatan, sebagai perhiasan. Hak tu hak banyak itunya, mata gapo tu. Kalau hak orang guna sengerti, hak tu tak ada mana hak tu. Inilah dia nak ayatnya. Abu Umamah mengatakan satu golongan, yakni sahabat, maksud dia sahabat telah mendapat banyak kemenangan. Perhiasan pedang mereka bukanlah emas dan perak. Perhiasan pedang mereka hanyalah, iaitu apa? Ni kulit leher unta yang mentah. Tu tempat megang dia, ataupun daripada apa? Timah ataupun besi. Tu perhiasan dia. Comel pun comel dengan hak tu. Yang ni nak ayatnya tak ada perhiasan. Ya jadi hebat bagi kemenangan gapo tu, bukan buat duduk tepek mata. Duduk bubuh mata gotu mata goni yang membawa tuah, tidak. Kerana keberanian. Hak itulah kata-kata Sayyidina Umar kan, dalam kitab-kitab sastra Arab banyaklah disebutkan. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata as-sayfu bis-sa'id, las-sa'id bis-sayf. As-sayf bis-sa'id, las-sa'id bis-sayf. Pedang itu baru berguna apabila dipegang oleh tangan yang hebat. Bukan tangan itu menjadi hebat kerana pedang. Kita kata hantuah hantuah. Kemudian kuih dia tu kuih Tamin Sari. Kalau ada pada orang tak pandai, tak ada apa juga. Tak ada apa juga. Tapi kalau hak biasa aja, alat senjata biasa, kalau ada pada orang yang pandai, berguna. Serupa juga ni. Dengan kita hias, dengan kita apa, tak ada guna. Yang pentingnya pandai guna benda tu, alat itu. Kalau tak ada hias gapo pun jadi juga. Gapo-gapo pun begitu. Gapo-gapo pun begitu. Kalau hebat semati, tak ada iklan belah mana pun orang tahu juga. Tapi kalau iklan banyak-banyak pun lama-lama orang cemuru, tak jadi semua. Tak jadi semua. Bunyi pakar, tapi tak ajar orang siap. Tak ajar orang siap. Tak boleh pergi juga. So benda-benda lain pun begitulah juga. Di sini dia nak ayat, sebab ada ni dia jumpa dengan orang-orang kemudian ni, di luar ni pun dia ada sebut, dalam Ibnu Majah disebutkan ramailah orang-orang buat perhiasan pedang ni, bubuh mata, tatah permata, ulu pedang tu daripada emas dan perak. Jadi dia tak setujulah cara lagu tu, tak ada guna. Sahabat-sahabat dulu dapat kemenangan bukan kerana tu. Begitu juga dari segi pendidikan. Kadang-kadang kita duduk utamakan dari segi kasut biasa rupa, baju biasa rupa, uniform, seragam. Bahkan kalau tidak ngomong ngaji tak boleh juga. Zaman Nabi SAW tak ada baju, tak ada uniform pun. Setengah-setengah tu pakai satu kain je ada pakai pergi. Alim bukan main, kuat ingatannya bukan main, hebat-hebat pun jadi juga. Ini nak ayatnya bukan terletak pada alat tu, pada perhiasan, pada gapo tu, tidak. Banyak perkara ni terletak pada pengisian yang sebenarnya. Hak tu hak jadi. Bang man 'allaqa sayfahu bisyajar, ini bab orang yang menggantung pedangnya di pokok dalam perjalanan pada ketika tidur tengah hari. Bolehkah begitu? Nak ayat boleh. Tapi kita kena berhati-hatilah. Terutama dalam perang. Sebabnya kalau dengan pedang, dengan gotu-gotu berseranggah duduk di tubuh ni, kita kata dengan bomnya, bom tangannya, dengan gotu-gotu duduk di tubuh ni, payah nak tidur, payah nak rehat, payah. Apabila tidak rehat, tidak puas, letih juga, tidak mendapat tenaga baru. Dengan sebab itu kalau gantung boleh ke tidak? Boleh sekiranya keadaan terkawal. Nak ayatnya bahaya ni, sebagai peringatan kepada kita.
dalam keadaan kita berperang musuh, duduk masing-masing mengendak, masing-masing mengintai peluang. Boleh jadi kalau kita leka, kita gantung ke mana-mana, tidak di tubuh kita, bahaya, mengancam kita seperti yang berlaku di sini. Ini Rasulullah, dia sebut Allah, Allah, Allah 3 kali, orang tu menggeletar, jatuh pedang tu. Lain dia tu. Kita boleh ke lagu tu? Kalau tidak begitu, nak ayatnya peringatan lah, jangan mudah-mudah. Senjata ni jangan mudah-mudah. Kita kena simpan molek, tempat yang molek, tempat yang tidak mengancam kita, tidak mengancam anak-anak kita, keluarga kita, tidak mengancam. Lama kan budak-budak main, kita polis, kita kata polis, anak-anak pistol tu letak koseh, anak-anak buat main, kamak kau pistol mainan, berdis mati. Bahayalah, tak boleh mengancamkan. Lepas tu kalau dengan musuh pun begitu juga, kita kena letak tu molek. Apakah di sini makna kecuaian Nabi SAW? Hak tu dia yakin dengan cara dia, tak apalah dia, kita jangan buat lagu tu. Atau kalau nak buat pun kira-kiranya selamat betul dah. Nak jadi juga lagu mana, tak kira lah waktu tu. Di sini menunjukkan juga bahawa Nabi SAW ni tidak dikawal oleh sahabat-sahabat dia, tidak dikawal. Dia pergi sendiri, masing-masing cari tempat duduk gitu. Tidak dikawal. Jabir menceritakan bahawa dia keluar berperang bersama Rasulullah ke arah Najd. Bila Rasulullah pulang, dia pun pulang. Lepas tu pada tengah hari itu sampai di satu lembah yang banyak pokok-pokok berduri. Nak tidurlah, nak rehat, masing-masing rehatlah. Sahabat-sahabat pun berselerak pergi cari tempat teduh untuk berteduh dengan pokok. Nabi SAW pun duduk di bawah satu pokok samurah. Dia pun gantung pedang dia. Kami pun tidurlah sejenak. Pada tu bunyi suara Nabi SAW panggil kami. Kami pun pergi, rupa-rupanya ada orang Arabi dekat dia. Orang Arabi dekat dia tu, nama dia siapa? Di luar tu dalam hasyiah kitab kita dia sebut nama dia ialah Ghauraf. Kemudian dia Islam. Bila begitu, hak ni dalam cerita ni dia ringkas. Dia ambil pedang Nabi SAW, dia pun unus pedang. Nabi pun sedarlah. Dia pun kata, siapa boleh menghalang engkau dariku dalam keadaan sekarang? Siapa boleh menghalang engkau daripada aku? Kena dah sekali ni. Maksudnya kena dah sekali ni, tak ada boleh selamat dah. Bila dia kata begitu, Nabi SAW jawab, Allah, yani Allah boleh menyelamatkan aku. Bila begitu dia lemah tangan dia, jatuh pedang. Nabi SAW pun ambil pula pedang. Siapa boleh selamatkan kau dari aku? Nabi SAW kata begitu. Dalam riwayat yang lain disebutkan tak ada arah nak kata. Inilah beza orang ada akidah dengan tak ada akidah. Nak kata berhala, tak akan berhala. Siapa boleh menyelamatkan kau daripada aku sekarang? Tapi Nabi SAW lepas dia. Orang tu pun kata engkau lebih baik dari aku. Dalam riwayat ni dia sebutkan Nabi SAW tidak hukum dia. Tidak hukum dia duduk situ, lepas Nabi SAW lepas dia. Lepas pada tu orang tu kata dia lebih baik daripada aku. Dia masuk Islam lepas pada tu selalu. Dan dia lepas balik tu dakwah puak-puak dia pula untuk masuk Islam. Dia ni. Nabi SAW pun ambil pedang tu, dia pun menyarungkan pedang tu masuk dalam sarung lah. Ni orang rekah lah ni, masuk pedang tu dalam sarung. Dia kata ni lah orang tu ni, duduk ni, itulah dia orangnya. Nabi SAW tak hukum dia. Itu kebaikan Nabi SAW. Hak itulah musuh-musuh ni jadi kalah, lemah dengan peribadi Nabi SAW yang tinggi. Dia tidak suka balas dendam, tidak suka. Dia memaafkan. Ini bab pakai topi besi. Nak cerita di sini, nak dalam perang ni kena buat persiapan. Persiapan tu dalam apa bentuk sekalipun untuk menyelamatkan diri itu. Dan itu tidak kata bercanggah dengan sifat tawakal, tidak. Nabi SAW adalah orang yang paling bertawakal, tapi dia pakai baju besi. Ini semua ni untuk keselamatan kita. Pakai keselamatan ni dia banyak keselamatan dalam perjalanan, dalam gapo. Kita orang Islam, kita kena bersikap terbuka. Hak mana hak molek kita terima. Pakai tali keledar, hak molek. Terima, pakai.
supaya Nabi SAW pakai topi besi. Orang kafir dulu pakai topi besinya. Ni orang kafir perkenal, dia terima. Hak mana hak molek tu, hak berguna tu. Tidak kata tolak setiap hak orang kafir daripada orang kafir tolak. Dah, tidak kata tu. Hak mana benda molek, topi keledar molek. Apakah? Molek. Di sini nak ayatnya sesuatu yang menyelamatkan itu. Kalau dah sekiranya tidak ada benda tu, ni setara ada topi besi tu, muka tu berdarah, gigi tu serupih. Apa kalau tak ada? Boleh bayangkanlah setara mana. Dahsyat lagi lah kira-kiranya. Dan ayat Nabi SAW sendiri pun seperti orang lain juga. Nabi SAW tak guna hak ilmu pelik-pelik. Dia tak guna. Dia tak guna. Kalau dia nak, kita kata boleh. Tapi dia tidak nak ajar begitu. Dan ini menunjukkan bahawa ilmu itu dia tak boleh pergi jauh. Tak boleh pergi jauh. Setengah-setengah orang dia kata, kita pakai ilmu. Apa dia panggil senjata fakir. Senjata fakir. Macam-macam lah nama dia nya. Cara lagu mana? Kita hantar lalai saja. Lalai tu jadi pedai. Siuk-siuk lalai jadi pegai. Kalau sekiranya boleh sungguh lah lagu tu, benda tu jadi sungguh, dah boleh meluas. Apa tak buat lah ni orang Islam nyanyo duduk sana, duduk di Palestin, duduk pekong anak batu ya. Buatlah waktu tu. Boleh ngai, pergilah, pergi tolong. Di Afghanistan di mana? Nak ayat tak boleh pergi jauh. Sebab tu Nabi SAW tak ayat. Lepas tu banyak pula risiko dia tu, benda-benda bahaya di celah-celah tu. Bahaya di celah-celah tu. Orang tidak sedar benda tu. Sebab tu Nabi SAW tak ajar. Dia ajar cara biasa. Baru gentleman. Lawan dengan cara biasa. Dan tidak takut mati. Syahid, mati syahid. Luka, ada ganjaran dia, bukan saya saja. Lepas kita kena cari sebab fikir cara sebab-sebab yang zahir untuk menyelamatkan diri kita. Cara tu tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Cara baca ilmu gini-gini, bahaya hak tu. Sebab apa? Kita sudah tahu dah banyak orang mengamalkan ilmu ising, orang panggil ilmu ising, bukan ising harah tu. Ilmu ising lain. Ilmu ising ni bahaya. Tak kena tulis saja. Tukar dulu kemudian saja. Jadi suka kok sih. Gila. Jangan terpain main. Sebab tu Nabi SAW tak boleh. Lepas tu orang kata boleh terbang naik pakai pucuk nyong ke apa tu. Apa yang tak guna ilmu tu? Pergi tolong saudara-saudara kita di Afghanistan tu. Di Iraq tu. Tak lagi lah. Tak lagi. Kuasa tu kuasa terhad sangat. Dia banyak berkait dengan syaitan, jin juga. Sukalah kita puja dia. Kita duduk bui kehendak dia. Sukalah dia. Tak sih. Nabi SAW tak ajar cara tu. Padahal kita tengok dah sebelum pada ni, dalam bab Maghazi ke apa dulu, orang tu tubik mata. Hak luka tu luka, Nabi SAW sapu lagi. Hilang. Sia semata-mata. Nak ayatnya boleh, tapi dia tidak nak ajar kita lagu tu. Dia tidak nak ajar kita. Dia nak ajar kita orang Islam ni hidup dalam alam nyata. Hidup dalam alam nyata, berani, tidak takut mati. Itu semua nak ajar tu. Bukan nak suruh mati. Sebab tidak nak suruh mati itulah yang pakai baju besi gapo tu. Tetapi dengan menggunakan sebab-sebab yang zahir. Sebab-sebab yang zahir. Mungkin kita kata, kalau kita buat gitu boleh jadi orang masuk Islam, jadi orang tertarik dengan Islam. Tidak. Sebenarnya ilmu gaib, ilmu gapo-gapo ni orang kafir pun ada. Orang Hindu hebat. Orang Buddha hebat. Tidak. Dia bukan kerana tu. Bukan kerana benda-benda tu. Tidak. Terutama di zaman kita sekarang ni, orang nak kepada logik, hak munasabah yang boleh menyelamatkan manusia itu dalam kehidupan dia, dalam bentuk sistem yang jelas, yang nyata, boleh diamalkan oleh setiap orang. Tak ada jenis sakti, jenis pelik-pelik gitu, tak ada. Dan hak tu tidak boleh meluas. Ilmu hak ni, hak nyata ni, dia boleh guna luas, siapa saja pun meluas. Dan boleh jadi sumber perniagaan, perdagangan, perhubungan di antara manusia, meluas boleh dengan guna hak ni. Tapi kalau guna hak tu tak, dia akan jadi lagu lain. Sebab itu Nabi SAW tidak perluaskan hak tu. Dia tidak ajar. Pas tengah kata, buat tadi nak betul, hak tidak betul lah. Dia kata ada Nabi SAW ajar.
Kalau tidak, macam mana orang tahu? Lah macam mana orang tahu? Cuba royak lah. Tahu lagu mana? Dia pun royak melalui mimpi, melalui gitu gini. Tu tidak sah. Kalau ada sungguh ilmu tu, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, tak nampak. Tu tak betul tu. Cerita tu sendiri tu pun tak betul. Tu cerita tu sendiri. Apa orang duduk amal tu, duduk pakai tu, kata jadi tak nampak ke apa? Iyalah, pas tak leh kau haram kau. Iyalah, kita tidak katalah haram. Boleh buat, tapi Nabi SAW tidak buat, tidak amal benda lagu tu. Tidak amal. Baca ayat-ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sekian-sekian banyak. Lepas maghrib. Soal ni sekian-sekian banyak. Dengan syarat-syarat dia, dengan ijazah dia yang tertentu. Ya zal jalal wal ikram, baca sekian banyak misalnya. Boleh dapat. Benda tu, benda yang sama hak dapat tu. Kalau orang hak tak molek buat, boleh dapat juga. Itulah orang panggil ilmu dunia. Sebab tu bagi orang-orang tu pun dia tahu tu ilmu dunia. Lepas tu dia ni ilmu dunia ni lagu mana? Kerana nak hak tu, dia tidak pergi makan kedai orang kafir. Dia tidak berjabat tangan dengan orang kafir. Ada banyak syarat-syarat dia lah. Banyak syarat-syarat dia. Pantai kau tu, pantai kau ni. Dia jaga sungguh hak tu. Kenapa? Kerana nak dapat ilmu dunia. Adapun kita hak ajaran Nabi SAW ni, kita buat beramal gapo pun tak ada nak go ni supaya orang tak nampak, supaya tak look, supaya gapo, tak ada gitu. Sebab itulah mengikut fatwa. Petua lah, kita kata petua. Orang-orang yang reti ilmu ni pun dia kata ilmu hak ni hak betulnya hak tak ada sudi-sudi tu. Hak tak ada sudi. Dan tak ada kerana tu kerana ni. Amal. Tak sedut cara tu. Tu paling baik, paling baik yang diterima. Apabila siapa masa dia akan jadi. Nak sudi, celup tangan dalam minyak panas kau, ataupun tetap sudi, lagu tu tak lagi. Tak sah lah kalau lagu tu. Dia ada unsur-unsur lain. Nabi, bagi kita Nabi SAW tak ajar begitu. Tak ajar begitu. Kalau pergi perang apa boleh jadi berani pergi perang tu, buat tak tahu dah tak look. Kalau tidak menakut. Kerana tu tak sah juga begitu. Pakai baju topi besi saat ni. Lepas tu cerita ni sepuluh dululah jumpa dah. Ini bab orang yang tidak menjual senjata, tidak mematahkan senjata pada ketika nak mati. Apa yang Imam Bukhari nak di sini ni? Bila nak mati, tak ada nak perang, nak gapo dah lah. Patut sah ada lah senjata ni. Molek kalau lagu tu? Boleh kalau lagu tu? Tidak, tak boleh. Tak boleh buat lagu tu. Walaupun kita kata negeri kita ni sudah aman dah, kita tak sah cara senjata. Tak boleh lagu tu. Itu maksudnya. Tak boleh patahkan senjata, tak boleh binasakan senjata, buai senjata, tanam senjata, tak boleh. Senjata ni tetap berguna. Tidak hari ni, besok, tidak besok, lusa kita akan menggunakannya. Dengan sebab itu jangan kita sia-siakan senjata. Kita kena simpan. Kena simpan. Bahkan Nabi SAW di antara hak dia tinggal, tak ada tinggal benda lain. Kalau ada tinggal apa, senjata ni. Sampai ke mati ada tinggal senjata. Nak ayatnya senjata tu dia tidak lepas. Lepas kalau kita mati, orang lain boleh ambil. Bukan sia-sia benda tu. Itu satu pendapat. Satu lagi yang mengatakan kasra ataupun yaksir itu dengan makna, bukan makna mematahkan, membinasakan, tetapi dengan makna menjual. Orang yang tidak berpendapat boleh dijual senjata. Senjata jangan dijual. Jangan dijual. Jangan anggap mudah-mudah nak dapat senjata. Kita kena simpan molek. Kita kena simpan molek. Paling tinggi kalau kita nak itu senjata ni, gadah saja, bukan jual langsung. Itu paling tinggi. Kita boleh tebuh pula. Boleh tebuh pula. Hak tu hak dia naknya. Begitu juga senjata ni. Hak ni senjata bagi orang perang. Bagi orang perang dengan cara lain macam ulama. Senjata dia ke dia? Kitab. Jangan mudah-mudah kitab ni kena simpan molek, taruh molek.
Jangan awak tak cara, lepas tu kena makan anak-anak habis. Pak kita ni kadang-kadang 20 tahun dulu kita jumpa. Tak jumpa dah lepas pada tu. Cakap cari tak jumpa. Dengan sebab tu perlu. Dia adalah alat perkakas. Sebagaimana seorang tukang rumah, kita kata tukang binaan, bisa secara mana hebat, secara mana pun kalau tak ada alat dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Supaya juga seorang ulama, kalau dia nak menulis tak ada bahan, tak ada tempat rujuk, ia memerlukan kepada rujukan. Bukan fikiran saja, tidak, perlu kepada rujukan. Nak kata lagu mana? Dengan sebab itu perlu ada senjata tu. Bila kita perlu, kita boleh guna. Bila kita ada alat belaka, kita boleh guna. Tu hak nak rayak sininya. Siapa mati pun kita kena simpan. Sebab lepas pada kita mati, kita saja mati. Anak cucu kita tak mati lagi. Dia ada lagi. Kita tidak tahu sampai kita aman. Tak seperlulah senjata. Sampai kita, pas sampai anak kita tak tahu lagi. Lagu mana? Nak rayak di sini kena beringat sokmo dengan senjata ni, kena ingat. Jangan ingat bila aman dengan aman sokmo, jangan lagu tu. Jangan lagu tu, kena simpan cara kepada senjata. Ambil berat kepada senjata. Itulah. Hak ni disebut Rasulullah SAW tidak ada meninggalkan kecuali senjata dia. Baral putih ni dan tanah semuanya dijadikan sedekah oleh Nabi SAW. Paling tidak kita boleh beri sedekah kepada orang, ataupun kita boleh meninggalkan sebagai pesaka kepada anak cucu kita. Gitu. Hak tu hak Rasulullah setinggalnya. Nak ayat tinggal senjata. Tidak kata dia jual senjata. Tak gitu. Babu tafarruqin nas 'anil imam 'inda al-qa'ilah wal istizlal bisyajar. Supaya tak dia juga. Sahabat-sahabat berselerak, orang ramai berselerak meninggalkan imam pada ketika tidur siang hari dan berteduh. Berteduh dengan pokok atau berteduh di bawah pokok. Bolehkah tidak begitu? Nak ayat boleh. Sekiranya imam membenarkan dan sekiranya pengikut-pengikut ni tahu tidak bahaya sangat, boleh dia tinggalkan imam itu. Boleh. Tidak kata imam ni sama-sama kena kawal, tidak perlu begitu. Ada keadaan, ada masa-masa perlu dikawal, ada masa-masa tidak begitu. Lepas tu berteduh di bawah pokok pun tak apa. Nabi SAW pun berteduh juga di bawah pokok. Ini menunjukkan tak betul lah orang duduk cerita tu Nabi SAW ni jalan mana-mana pun awan duduk turut dia semua, tak kena panah dia. Sebab tu tak ada bayar. Nak ada bayar ke mana dah muka teduh sama. Dia kata itu semua karuk tu. Kalaulah dia ni dia teduh oleh awan sama, ni buat apa teduh bawah pokok kayu, teduh kau dia nya pasal-pasal kemah nyusah. Pakak berteduh duduk dekat-dekat dia lah belakang tu, bukan teduh awal bersama mana. Kau duduk bawah dia pada seorang dia je kau. Kalau ke mana kau orang lain boleh tupai juga. Tak ada itu semua tu. Hak cerita pergi meniaga bawa barang Khadijah ke apa Maisarah pergi. Sekali duduk ayat itu karut semua tu. Tak ada tu. Karut semua. Hak betul apa ni tak ada bayar. Itu pok-pok ni lah, pok-pok yang kata Muhammad ini dijadikan daripada nur. Dan moga dia tu nur, nak ada bayar apa? Bayar, nak tidak nur. Dia nak pergi kot tu. Karut semua tu. Tak ada lagu tu. Dalam riwayat yang sahih disebutkan di sini, Nabi SAW bernaung di bawah pokok. Nabi SAW ada bayar supaya orang lain. Lepas tu hak tadi, hadis tadi jugalah seperti tu. Apa yang dia nak sebut di sini, hak tadi maksud lain. Maksud gantung senjata tu di pokok tu. Hak ni maksud pengikut-pengikut ni berselerak duduk di tempat lain. Boleh ke tidak begitu? Boleh. Boleh begitu. Sekiranya keadaan itu dikira terpelihara. Bab maqila fir rimah. Ini bab apa yang disebutkan berkenaan dengan rimah lembing. Nampak sekat itulah dulu. Wallah.